Konsep adab terhadap ibu bapa. Islam mendidik umatnya supaya berkasih sayang. Kasih sayang merupakan tonggak kepada ketenangan hidup dalam keluarga. Ibu bapa ialah merupakan orang yang paling rapat dengan anak dan merekalah yang bertanggungjawab mencari nafkah dan mendidik anak dari kecil sehingga dewasa. Sebab wajib berbakti terhadap ibu bapa. Sebab setiap anak wajib berbakti kepada ibu bapa. Segala jasa dan pengorbanan yang mereka curahkan sejak kita dilahirkan sangat besar dan tidak ternilai. Kita bukan sahaja dituntut berbakti kepada ibu bapa kandung yang beragama Islam, tetapi kita juga wajib berbakti kepada ibu bapa yang berlainan agama, ibu bapa angkat, ibu bapa tiri dan ibu bapa mertua. Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Contoh, tanggungjawab terhadap ibu bapa: merendah diri dan menghormati mereka, berdoa dan memohon ampun untuk mereka, berbakti kepada mereka pada bila-bila masa, berbuat baik kepada rakan mereka, taat perintah mereka selagi tidak bercanggah dengan syarak. Adab terhadap ibu bapa. Baik, dari segi percakapan, kita perlulah bercakap dengan penuh rasa hormat dan juga bersopan santun. Yang keduanya, menggunakan bahasa yang baik semasa bertutur. Dan yang ketiga, memberikan sepenuh perhatian terhadap ibu bapa kita semasa bertutur. Dan yang keempat, kita perlulah mempamerkan muka yang manis semasa bertutur dengan ibu bapa kita. Dan yang terakhir, merendahkan suara agar kedengaran lebih sopan dan beradab terhadap ibu bapa. Baik, kita beralih kepada bahagian yang kedua, iaitu dari segi pergaulan. Adab bergaul dengan ibu bapa. Yang pertama, kita sebagai anak perlu berdiri semasa bergaul ataupun bercakap dengan mereka. Yang kedua, sebagai anak perlulah kita untuk utamakan mereka dalam setiap apa jua perkara yang kita lakukan. Yang ketiga, mencium tangan mereka sebelum pergi ke mana-mana. Yang keempat, tidak menjulurkan kaki ketika kita sedang duduk. Dan yang terakhir, sentiasa memberikan hormat terhadap mereka, tidak kisah sama ada sedang bercakap ataupun sedang bergaul. Cara berbakti kepada ibu bapa. Menghulurkan bantuan kewangan. Ada ibu bapa yang berdepan dengan masalah kewangan. Mereka tidak dapat lagi melakukan tugas harian disebabkan faktor usia jika bekerja, tapi tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan keluarga yang semakin meningkat. Justru menjadi tanggungjawab anak memberi nafkah atau bantuan kewangan kepada ibu bapa. Sumbangan itu tidak seberapa berbanding yang dibelanjakan ibu bapa untuk membesarkan dan mendidik anak-anak. Seterusnya, menyediakan tempat tinggal. Ibu bapa yang hilang tempat tinggal atau tidak sesuai untuk didiami, menjadi tanggungjawab anak-anak menyediakan tempat tinggal lebih sesuai kepada ibu bapa. Selain itu, memberikan kasih sayang. Kasih sayang adalah sebagai membalas kasih sayang yang selama ini dicurahkan kepada ibu bapa. Jadi, seharusnya kasih sayang itu dibalaskan dengan sebaik-baiknya. Anak yang baik tidak melupakan jasa dan kasih sayang ibu bapa. Anak yang soleh sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ibu bapa mereka diberkati dan dicucuri rahmat. Memberi perhatian. Ibu bapa yang diabaikan akan kesunyian. Mereka terasa disisih dan seperti tidak dipedulikan. Hal ini memberi tekanan perasaan dan menyebabkan mereka kemurungan. Keadaan ini, jika berterusan, memberi kesan kepada kesihatan fizikal dan mental ibu bapa. Satu cara menjaga perasaan ibu bapa adalah bercakap dengan lemah lembut bersama mereka. Suara hendaklah direndahkan dan jangan membantah permintaan mereka. Seterusnya, kita pergi kepada kesan baik. Mengekalkan penghargaan. Menunjukkan bahawa hubungan antara anak dan ibu bapa terjalin sama erat dan kesamarataan tanpa memilih kasih. Menikmati keseronokan kehidupan. Seseorang anak perlu merancang pengalaman yang menyenangkan dalam hidup mereka. Keluarga anda boleh terus meningkatkan pengalaman anda terhadap hubungan yang rapat dan faedah yang datang dengannya. Hanya ingat untuk menambah keseronokan baru secara tetap supaya kita akan mengingati kenangan bersama mereka. Menceriakan ibu bapa. Seperti melayani ibu bapa dengan baik dan memberikan masa yang sesuai untuk bersama, bagi menanyakan kabar dan sebagainya. Akibat derhaka kepada ibu bapa. Antaranya adalah kehidupan tidak diberkati Allah, segala amal ibadah dan kebajikan menjadi sia-sia, dikenakan azab neraka di akhirat, dipandang serong oleh masyarakat, mengancam keharmonian masyarakat dan akhir sekali runtuhnya institusi kekeluargaan. Sampai di sini saja perkongsian kami. Harap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua. Thank you for watching. Assalamualaikum.